Iaitu reformasi kita Kak Wan berdiri kot. Ini basah Kak Wan. Sini lah kot. Basah Basah Kak Wan. Juga cakap. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Badrul Amin, Ustaz Syamsul Daus, kawan-kawan dan saya minta maaf kerana baru dapat berita bahawa Perdana Menteri banyak kerja. Jadi dia tak sempat balik tadi, walaupun dia yang telah mengaturkan malam ini untuk sama-sama memberikan penghargaan kepada semua yang telah menyumbang. Kerana pada hari ini bila kita menang, bukan dia Anwar Ibrahim menang tapi kita semua menang, betul? Tapi kita rasa bersama dan kita masih bersyukur kerana menang kalah pun semua apa yang Ustaz katakan itu adalah kehendak Allah. Jangan lupa tu. Ni kita buat analisa lah, TikTok lah, apalah, yang Melayu pusing lah. Ni bang saya dengar berita agama. Jadi ini yang penting dan Alhamdulillah malam ini kita sama-sama mengatur syukur kerana dengan izin Allah, kerana segala kita usaha kita sudah membuatkan kita menang. Tetapi apa yang Ustaz kata tadi tu kesan betul. Pengisian kemenangan itu lebih penting daripada menang. Jangan orang Melayu kata menang sorak kampung tergadai. Jadi kita ni nak fikirkan bagaimana nak mengisi kemenangan itu, membuat apa yang sepatutnya kita buat untuk memperbetulkan keadaan. Kita kata kata-kata kita yang kosong-kosong tak baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur betul-betul jadi. Kerana biasa berjadi dan apa yang Allah berikan kepada kita dalam Quran itulah sepatutnya menjadi perantaraan kita. Ini yang kita, Alhamdulillah kita sama-sama kita mengatur syukur. Ustaz, memang agak yang kat Wan rasa sebab sikit lah sebab lama dah Ustaz pun dah berapa 18 cucu dah. Mengatur syukur itu kerana masa memanglah wal asr. Demi masa Allah sumpah dengan masa manusia itu dalam kerugian. Tapi yang sabar dan yang hak itu jangan lupa, sebab every time tiap kali kita tinggalkan majlis kita baca doa. Itulah untuk kita mengingatkan satu sama lain. Dan pada malam ini kita sama-sama meraihkan Alhamdulillah kita benar. Tapi semualah doa jangan putus. Kerana kita belum menang habis. Ada mereka attack kita yang berilmu lebih pada kita, yang tahu lebih pada kita agama. Tak orang jahil, tak orang tak ada, tak tahu mereka lebih mengetahui, tetapi cara mereka tu kita kena betulkan anak-anak kita. Akhlak tu Nabi bawa akhlak yang mulia. Ustaz, sorry tak orang rasa sebab yang penting itu mulianya seorang insan itu adalah akhlak yang mulia. Lepas tu dengan iman dan takwa. Dan jangan sekali-kali sombong. Jangan sekali-kali. Ustaz saya pun kawan saya ingat ni Ustaz Sambi Tony yang paling pandai, yang ada ilmu, yang top adalah iblis. Dia boleh menjadi ketua pada malaikah di syurga. Bukan ustazah tapi kawan ingat ni. Tetapi kerana sombong, bongkak, tidak mau tunduk pada Adam kerana Allah memerintahkan, dia disingkirkan. Jangan kita sekali-sekali merasakan kita wujudkan, merasakan kita lebih. Tidak. Semua kita adalah makhluk Allah. Kita mohon Allah berikan kita. Mau jadi ustazah pula ustazah. Ish. Terima kasih banyak yang malam ini. I just want to share with you. Saya nak kongsi bersama pandangan kita bersama ini. Allah. Lillahi ta'ala.
Jangan kita lupa sekali-kali kita hanya makhluk, kita akan bertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan oleh akhirat. Okey, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, lupa. Kalau ada apa-apa yang kawan Anwar dan kami keluarga yang buat salah, ampun. Ampunlah. Manusia semua tak akan tak salah. Reformasi! 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 Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Saya tahu bukan sukar untuk kita meluahkan isi hati kita pada saat begini ya. Cuma saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila tiba kemenangan, orang akan datang ramai kepada kita. Tapi ingat, jangan sombong, kata kawan. Jangan sombong. Mereka datang, jangan sombong. Ya, ada di antara kita mungkin itu dulu Ustaz, kuat lawan kita. Dulu sudah. Oh, aku dah serang. Hari ini sudah berbeza, saudara. Hari ini bukan lagi masa untuk kita menggempur. Kita mengajak mereka untuk bersama mengisi kemenangan ini, saudara. Orang nak tengok 24 tahun kamu bercakap, 24 tahun kamu menjerit reformasi. Sekarang nak buat, saudara. Saya minta, ya, okey, yang nak serang balik dalam Facebook, serang. Saya tak larang. Kadang-kadang perlu juga. Tapi yang lain tolong ambil pendekatan, ajak mereka. Saudara, mengatakan sudahlah Ustaz, reformasi sudah habis, kita dah menang. Saudara, reformasi baru bermula dalam arti kata sebenar. Mengapa dia? Mengisi islah yang kita selama ini laung-laungkan. Perubahan. Ayo buat sekarang. Ya, kita perlu pembuktian. Dan alhamdulillah 4 hari pertama ini bapak reformasi kita terlalu excellent. Performance-nya hebat, saudara. Betul. Ya, dan kita tumpang kekuatan beliau dan kita akan terus kuat insya-Allah menjunjung reformasi. Reformasi bukan lagi dalam bentuk dulu slogan, dalam bentuk pengisian. Reform diri, kata kawan tadi, akhlak. Jaga akhlak, saudara. Ya, boleh nak gaduh dalam Facebook, seperti boleh, tapi jaga akhlak. Ya. Sampai ada sifat takabur, jangan sampai ada sifat. Kalau kita marah mereka fitnah, kita jangan fitnah. Kalau kita marah mereka guna kalimah-kalimah yang biadab, kita jangan guna kalimah yang biadab. Itu saja yang kita inginkan. Ya. Kita bawa reform, kita bawa pembaruan dalam artikel sebenar, insya-Allah. Ya. Baik, mesej daripada pihak penganjur tadi, katanya sekiranya pos lambat sampai, kita makan dulu. Jadi katanya makanan pun dah siap. Mudah-mudahan sambil makan, pos pun datang. Ya, dan kita akan mendengar sedikit amanat dari beliau, insya-Allah. Jadi silakan, atau Ustaz Samsul nak berucap sikit. Ya. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Siru ala barakatillah. Silakan ya. Muslimat di belakang ni, laki-laki di belah sana ya, di tepi sana, insya-Allah. Silakan. Allah, kita dah lama Ustaz, lama sangat tu dah tunggu. Tunggu tidak di sini. Oh, ni. Main TikTok. Nanti abang akan masuk. Tak, abang 50 lagi. Abang 50. Sekarang saya Kebenaran lah tahun saya menjadi Ustaz. 11 tahun Ustaz dah tahzan Ustaz. Banyak dari saya tarik doa kepada Allah. Terima kasih Ustaz. pujuk. Terima kasih.
Masuk. Masuk kan? Tak, masuk kita tak gambar ni. Okey. Majlis sekarang macam Siap. Majlis sekarang ni baru selesai tadi Dr. Wan Liza ucap. Sementara menunggu ketibaan Perdana Menteri kita yang sebelum kita diperlawan untuk menjamu selera. Dekat sana tengok kat situ kat situ. Kat situ. Jom. Kita sampai. Kelima tahun 1998 Tugu Jimatik Jamik Kuala Lumpur. Sehingga hari inilah perjuangan tak pernah ada. Orang lama. Bapak perubahan, bapak berkebajikan. Reformasi. Takbir. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey. Kita akan bersama dengan kita dan alhamdulillah ini saat yang kita nanti-nantikan ya 24 tahun saudara. Ya 24 tahun dari anak kita 1 tahun sekarang sudah beranak. Alhamdulillah. Ya daripada saya tak pernah cucu sekarang sudah ada 16 orang cucu. Alhamdulillah. Ya kita dengar tausiat pesan pasca kemenangan Bapak Reformasi Saudara Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Semua kawan-kawan yang dihormati sekalian, minta maaf saya baru sampai. Ada kereta menghalang pintu jiran kita. PRW 14. Kereta PRW 14 tolong gerakkan. Ini jadi Perdana Menteri bukan langgar kau seorang. Itu budaya lama. Jadi baru saat ini saya bagi satu lagi arahan. Saya tidak mau ada budaya cendera hati, cendera mata ya, kerana ini membebankan. Pertama, dia melanggar dasar etika akhlak kerana orang bagi itu kerana jawatan. Kedua, dia membebankan. Ada pengalaman saya mula-mula jadi Menteri Kebudayaan dan Sukan, saya ke Kelantan. Pengarah Kebudayaan dan Sukan itu teman saya di Universiti Melayu. Jadi dia bagi saya samping dan macam-macam aja. Jadi saya kata, dari mana peruntukan mana? Kita bukan daripada peruntukan kerajaan. Jadi dari dia kutip dari semua staf. Saya kata tak menusabah sebab gaji saya 10 kali ganda daripada staf kamu. Tapi demikian, maka saya bagi arahan dan hari ini saya keluarkan arahan semula kerana saya akan mula berkunjung dan tapi kalau saya nak bagi pisang ke apa tu okey. Dan ubi kredit Jepun nak awak jadi kredit apa dia panggil? Kredit Jepun dari Muar ya, itu boleh bawa tapi jangan banyak, saya kira saya jual. Baik, tadi apa kesan kemenangan? Saya diperingatkan dalam sosial yang minggu lalu apa dia? Pengalaman bila Rasulullah SAW dapat mengawal Mekah, Mukarramah atau Mekah. Orang semua gembira dan puji-pujian. Kalau macam saya sekarang, inilah terbaik gitu-gitu. Tapi kita kena sentiasa pertama ucap segala puji kepada Allah
Subhanallah bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, ingat, jadi beza dia. Dia kemenangan itu bukan untuk kita tunjukkan kemegahan kita, keangkuhan kita, takabur kita, tetapi istighfar kerana apa? Kerana kita juga telah banyak juga lakukan kesilapan sebelum itu. Tetapi apa yang perlu iaitu untuk jadikannya satu kekuatan untuk melaksanakan tanggungjawab yang lebih baik. Itu mudah-mudahan kita dapat lakukan. Sebab itu saya dalam beberapa seminggu ini saya tak jawab serangan-serangan dan betul. Kita tumpu laksanakan dan kita buktikan, ya, baik atas nama Melayu dan budaya Melayu, atas nama Islam, akhlak Islam dan pelaksanaan syiar Islam, atau jaminan kemanusiaan bagi setiap warga kita, sama ada di China atau India atau Dayak atau Kadazan. Inilah masa kita beri makna apa arti keadilan bagi semua rakyat Malaysia. Kebetulan bulan lalu saya terbitkan kupasan mengenai Al-Munyatul Musalli. Itu kitab mengenai salat. Ini saya sentiasa tegaskan dan peringatkan terutama muslimin dan muslimat. Apa dia? Syekh Abdullah Daud Fatani, ulama besar Kepulauan Melayu, menulis pada tahun 1517. Dia pengarang, pejuang dan juga ulama terkenal. Dia tulis 1517. Banyak buku-buku lain, tapi di antara yang saya sanggup kupas ialah Munyatul Musalli kerana tak tebal sangat dan ceritanya mengenai semua aspek penyempurnaan salat. Dan tetapi yang menyebabkan saya kagum ialah kerana penulisan ulama besar, ulama sufi, ulama masyhur ini berakhir dengan tatmin al-faidah, penamat yang sangat berfaedah. Buku salat ni, wajib salat, sempurnakan salat, perbaiki mutu salat, perbaiki niat dan ikhlas dia. Mutu salat diperbaiki, tetapi penamat dia apa yang berfaedah? Penamat yang sangat berfaedah ialah melaksanakan keadilan. Malah dia bagi contoh bagaimana di zaman Khalifah Malik Marwan, seorang Yahudi mana bukan Islam menemui Khalifah, mohon supaya Khalifah beri perhatian kerana dia telah dizalimi. Seorang bukan Islam dizalimi oleh sistem kerajaan Khalifah masa itu. Dia merayu oleh kerana dia orang kerdil, orang bukan Islam. Khalifah tidak layan. Dia rayu kali kedua, tidak layan. Kali ketiga Yahudi ini kata, saya baca dalam kitab Taurat bahawa tidak boleh dizalimi sesiapa. Terkejut Khalifah Malik Marwan dan terus memberi pandangan, dengar dan selesaikan masalah rampasan harta dia. Saudara, mengapa di Malaysia sekarang, mengapa di kalangan orang Islam dan orang Melayu, bila kita bicara soal keadilan, kita cuba remehkan hak orang lain? Bila kita bicarakan keadilan sejagat, dia kata inilah asyik keadilan bagi orang Cina, orang India. Padahal Islam itu mengajar kita supaya menegakkan keadilan seperti mana kita dengar tiap minggu dalam salat Jumaat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu tuntutan. Kita dengar, tapi bila kita berucap nak amalkan, dia kata tak boleh. Ini mesti jalur Islam sahaja dan siapa tak ikut masuk neraka. Jadi oleh demikian saudara, dalam masa ringkas, kebetulan saya ada urusan lagi lepas ini ya, kerana mohon maaf lah kerana saya baru balik dari pejabat sebentar tadi. Dah minta jadi Perdana Menteri, kena kerja lebih ya. Jadi Perdana Menteri kerja lebih kurang dari orang lain. Tak boleh. Sebab itu kena lebih sikit, saya mohon maaf.
Kemudian kita terpaksa bergegas menyelesaikan masalah dengan semua komponen parti kerana kita harus segerakan untuk membentuk barisan jemaah menteri supaya diperkenan oleh Persatuan Agong dan dapat kita umumkan dalam masa, kalau boleh, dalam 2-3 hari ini, insya-Allah. Setakat ini hampir seluruhnya sudah hampir beres dan saya akan bukan cerakin, perkemas kini. Cerakin dah clear. Lepas cerakin kita telusuri, menelusuri, meneliti dan menelaah dengan teliti. Jadi saya ambil kesempatan akhirul kalam untuk menyatakan tidak ada kemenangan kalau tidak ada asas yang dipupuk oleh puak reformis daripada awal. Tidak ada kemenangan kalau tidak istiqamah, sanggup menunggu, tidak bebal, tidak boleh dibeli, tidak makan ugutan, tidak siap. Dan sudah nampak membuktikan. Tapi tentu dalam perjalanan yang panjang ada yang tempang, ada yang tewas, ada yang lelah, dan ada juga yang meninggal dunia. Patah bahu. Ya. Bahu patah kena puk. Tak apa. Tapi alhamdulillah. Sebab tu kita selalu yakin apa? Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Maknanya kalau kita yakin tidak hari ini hari, tidak tahun ini tahun, tidak dekade ini dekade, lawan tetap lawan sampai alhamdulillah karena niat itu. Tapi kita ingat kemenangan sebenarnya apa dia? Dapat keridhaan Allah dengan menegakkan keadilan. Itu baru dah garis. Ini garis permulaan. Jadi kena juga tuntut kesabaran dan kebijaksanaan serta kewarasan, Pak. Waras. Dia sambil makan ubi sambil fikir waras. Itu buat Jawa. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Ucapkan salaman, sudah boleh dengar lagi tausiah lagi siapa lagi. Ustaz Badrul Amin. Saya terpaksa bergegas untuk selesaikan dan besok 8 pagi ke Istana Negara, 10.30 pagi Istana Kentah Perak. Karena lepas itu solat Jumaat di Tambun dan penuri rakyat untuk terima kasih kepada Yang Mulia. Contoh, sementara nak tunggu 24 tahun ni 3 kali sakit tenang. Jadi terima kasih dan minta Badrul Amin sambung. Sementara saya tugas selesai. Baby, aman. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Reformasi! Reformasi. Reformasi. Reformasi! Reformasi. Alhamdulillah. Dengan wasiat, saya dengar pesan daripada Bapak Reformasi. Ingat saudara sekalian, kita belum menang hingga kita capai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Capai redha Allah dengan menegakkan keadilan, ya, pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat. Ingat